Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Untuk kali ini kita masih lagi dalam tema 7 iaitu pertanian dan peternakan. Unit 20, mari bertani. Mari. Okey, jom. Okey, untuk kali ini kita berada dalam sesi kemahiran membaca. Kita akan lebih banyak membaca lah. Jadi janganlah lupa buku teks awak sebab memang sumber kita akan berpandukan pada bahan yang ada dalam buku teks. Buku teks ni kenapa menjadi favorite bahan untuk kita belajar guna buku teks ni kerana apa buku teks ni paling favorite. Pertama sekali sebab dia free. Bukanlah benda tu percuma tak ada harga. Benda tu ada harga. Cumanya untuk majoriti pelajar yang ada kat Malaysia ni benda tu free. FOC free of charge. Okay, jadi awak tak ada kena bayar pun. Tapi kalau hilangkan, rosakkan kena bayar lah. Siapa suruh rosakkan atau hilangkan kan? Jadi benda-benda peri yang dibagi oleh kerajaan ni gunalah sebaiknya dan sebab itulah kita akan gunakan dia sebaik mungkin dalam ni supaya bukan saja kita dapat belajar, semua orang boleh belajar sebab kalau gunakan internet saja data nak kena pakai. Kalau tak ada data, apa yang awak boleh rujuk? Buku lah. Buku ialah medium yang paling paling antara yang paling lama lah digunakan untuk belajar senang cerita. Dan yang keduanya yang terbaiknya sebab dia free, semua orang dapat. Jadi jom kita tengok apa yang kita nak baca hari ni. Okey, objektif untuk kali ini membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baca petikan, sebutan betul, intonasi sesuai. Macam mana nak berjaya tu? Baca teks dengan sebutan intonasi sesuai, menerangkan proses penghasilan penggalak tumbuhan dan menjawab soalan. Okey, baik. Apa yang kita nak buat hari ini? Baca teks, fahami teks, kemudian jawab. Jawab soalan-soalan yang diberikan berdasarkan apa yang kita dah baca. Itu je. Senang aja bendanya. Tak adalah susah sangat kan. Sebab kita baca. Bukannya kita tak baca kan. Okey. Jadi jom kita tengok. Alhamdulillah. Baik, hari ini cerita dia tentang cara pembuat penggalak tumbuhan. Hmm. Baik, penggalak tumbuhan. Cerita dia penggalak tumbuhan. Okey, apa benda je kita baca. Cikgu Shah mengedarkan artikel tentang cara membuat penggalak tumbuhan kepada murid-muridnya. Penggalak tumbuhan berfungsi untuk menggalakkan kesuburan pokok selepas dibaja. Kita boleh menggunakan penggalak tumbuhan sendiri. Bahan dan peralatan yang digunakan salah. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Okey, kat sini ada bahan dia lah. 2 biji telur, sebiji susu kultur, bekas plastik, botol penyembur. Ada empat bahan utama Okey, tengok. Mula-mula pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Ni pecah telur, pecah 2 biji ni masuk dalam bekas plastik ni. Jap. Lukis sikit. Pecahkan ni masuk kat dalam ini. Kemudian tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Ni air vitagen ni, kat sini nampak sangat vitagennya. Okey, air vitagen ni pun dituang ke dalam bekas plastik ini. Jadi ada 2 bahan lah kat dalam bekas plastik ni Okey, ada 2 bahan kat dalam bekas plastik ni. Seterusnya, goncang sehingga sebati. Simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Okey dah tu. Goncang. Shake you all
Shake, shake, you all. Shake, 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 you all. Okay. Shake, shake, you all. Kemudian simpan dalam suhu bilik. Letak kat atas lemari ke, kat atas peti ais ke, kat atas meja ke. Boleh lah. 3 hari. Okay. Next. Penutup bekas. Penutup bekas plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Ni ha. Jangan tutup rapat. Bekas plastik tu jangan tutup rapat. Sebab mungkin gas-gas yang terhasil tu kalau ditutup rapat nanti dia termampat. Bila dia termampat dia boleh meletup. Dia meletup, habislah busuk satu rumah kan. Busuk, melekit dan sebagainya. Selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkannya dengan 1 liter air ke dalam botol penyembuh. Okey. Lepas 3 hari, cek. Cek benda ni, cek air ni lah. Lepas 3 hari, dia suruh kita cek air ni. Okey. Ambil 2 hingga 3 sudu. Padam sekejap. Ambil 2 hingga 3 sudu ambil 2 hingga 3 sudu. Okey, bukan 2 hingga 3 cawan Kemudian tambahkan 1 liter air. Okey, 2 hingga 3 sudu dengan 1 liter air. Tambah dan masuk kat dalam botol penyembuh. Okey, masuk dalam botol penyembuh. Okey. Nombor 6, semburkan larutan pada daun pokok buah-buahan atau sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu. Okey, dia cerita pasal benda lah ni, penggalak ni boleh digunakan 2 hingga 3 kali seminggu. Baik. Ini bukannya baja benda ni digunakan selepas kita bubuh baja. Sebab dia penggalak penggalak dia bukanlah baja dia bukan baja, dia ialah penggalak. Baik. Apabila dah gunakan ni, kalau habis nak buat macam mana? Kalau habis kita ulangilah proses yang awal tadi tu. Ulanglah balik proses yang mula-mula tadi tu. Itu saja. Simple je. Dia cerita dia sekarang dia ajar kita cara untuk buat penggalak penggalak tumbuhan. Okey, penggalak tumbuhan. Dia bukannya ajar awak untuk buat penggalak buat baja dan sebagainya Benda tu agak kompleks sikit Yang ini simple sangat. Pakai 2 biji telur, pakai air air Vitagen, goncang-goncang, shake you all, tinggalkan 3 hari. Tutup katup tu jangan rapat. Kemudian 2 hingga 3 sudu dia tak letak pula berapa mililiter kan. Kalau dia letak mungkin lebih baik lah. Tapi kat sini kita nampak jelas dia pakai sudu teh biasa ni 2 hingga 3 sudu. Mungkin dalam 5 hingga 15 ml ke apa benda ke kan. Dan tambah pula dengan 1 liter air. Kemudian dah tu spray dengan dekat daun daun pokok buah-buahan atau sayuran pada waktu pagi dan petang. 2 kalilah, pagi dan petang, 2 kali sehari Penggalak tu boleh digunakan 1 hingga 3 kali dalam tempoh 1 minggu. Contoh, hari Ahad pakai spray, kemudian hari Selasa spray lagi, kemudian hari Khamis spray lagi. Dah 3 kali. Dia tak katalah pula jangan lebih, tapi dia kata 1 hingga 3 kali. Janganlah buat lebih kan. Kalau buat lebih kan dah tak jadi penggalak pula. Ingat vitamin tu bagus. Tapi kalau berlebihan vitamin tu tak jadi apa lah. Dia tak jadi faedah kepada kita. Jadi kadang-kadang boleh membawa mudarat. Sebab berlebihan.
Benda berlebihan ni memang bawa masalah. Jadi kalau dia dah kata 1 hingga 3 kali, kita buat je 1 hingga 3 kali. Baik. Ada benda yang best kat sini Jumpa kita nampak satu simbol otak kat sini Otak. Otak. Apabila jumpa otak ini, dewasa ini, sepatutnya awak dah mengetahui lah. Dia cerita dia bila jumpa otak ni je mesti kebat. Macam mana nak tahu kebat? Tengok perkataan dia. Perkataan dia, mengapakah? Ambil. Mengapakah ni? Memang kebat lah cerita dia. Kalau mengapakah ni, memang boleh jadi kebat lah. Sebab dia tanya sebab. Dia bertanyakan kepada kita sebab. Bila sebab ni awak kena berfikir lah. Kalau berfikir benda-benda yang ada dalam teks, dia tak jadi kebat sangat lah. Tapi sekarang ni dia tak, benda-benda ni tak ada dalam teks. Kenapa? Dia punya soalan ni, mengapakah penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia? Tak ada satu benda pun cerita bahan semula jadi, bahan kimia kat dalam apa yang kita baca ni. Sebab itulah dia jadi benda yang kebat. Macam mana nak settlekan ni? Macam mana nak settlekan dia? Pertama sekali, kena dapatkan maklumat lah. Kena ada ilmu tentang apa itu bahan semula jadi, apa itu bahan kimia. Semula jadi ni natural. Orang putih dia natural lah. Benda yang ada kat alam sekitar kita. Contoh. Contoh minyak petrol. Minyak petrol tu kan tumbuh kat sorry saja terbawa-bawa perwatakan dalam kelas Contoh bahan semula jadi apa yang ada? Daun pisang, buah rambutan. Okey, itu ialah benda-benda yang semula jadi. Buah-buahan ni ialah benda yang semula jadi. Okey, contoh kalau dalam petikan yang kita baca ni tadi yang semula jadi ialah telur tadi tu 2 biji tu, itu ialah bahan semula jadi. Okey. Kemudian bahan kimia ni apa benda pula bahan kimia? Bahan kimia ini ialah benda yang terhasil melalui proses kimia. Proses kimia. Baik. Adakah susu Vitagen tadi tu bahan kimia? Kalau mengikut iklan dia tu, Profesor Shirota tu kan, cerita Dr. Shirota tu, Shirota strain tu lah. Okey. Benda itu ialah semula jadi. Dia bakteria. Bakteria yang dibiarkan semula jadi katanya lah. Kemudian dia hanya melalui proses pembotolan sahaja. Dia botolkan, kemudian disejukkan dan dihantar kepada kita lah pengguna. Baik. Apa itu bahan kimia? Bahan kimia ni contohnya benda yang dihasilkan melalui proses kimia. Contohnya ada minyak sawit, minyak masak tu Minyak masak, minyak kereta tu, minyak petrol, minyak enjin. Apa lagi bahan kimia? Contohnya shampoo kita, shampoo mandi tu kan. Head and shoulder ke, sabun mandi kita. Itu ialah benda-benda yang terhasil melalui proses kimia. Jadi dia dipanggil bahan kimia lah. Tak semualah bahan kimia ni teruk. Ada juga bahan kimia yang membawa kebaikan. Tetapi kebanyakan bahan kimia yang ada sekarang ni, dewasa ini, akan membawa kesan-kesan sampingan jika tidak digunakan dengan baik dan terurus. Kalau berlebihan, memanglah kau cari penyakit. Sama je bahan semula jadi, bahan kimia. Kalau kau guna lebih, memang kau cari penyakit. Buah bagus. Bagus. Kalau makan lebih buah jadi apa? Kau jadi gemuk je lah. Jadi gemuk. Sebab buah ada banyak gula dalam dia. Satu hari makan 10 kilo buah. Memanglah gemuk badan. Walaupun serat banyak, air banyak, tetapi kalau berlebihan memang akan membawa kepada masalah. Begitu juga dengan bahan kimia. Tetapi umumnya kita tahulah bahan kimia ni akan membawa kesan yang lebih teruk kepada
kepada badan kita dan alam sekitar. Baik. Jadi harap dengan penerangan tu panjang lebar cerita pasal bahan semula jadi bahan kimia, dapatlah awak menjawab kenapa bahan semula jadi ni lebih baik daripada bahan kimia. Okey. Alright, itu saja perkongsian untuk sesi kemahiran membaca pada kali ini. Cikgu harap awak tak lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC, okey? Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.